kita mengenali gerakan Islam ini, supaya kita mesti menanamkan keazaman di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, untuk kita terlibat dengan gerakan Islam. Ini mesti kena ada dalam jiwa kita, di dalam hati kita, supaya kita kena berazam untuk melibatkan diri dengan gerakan Islam. Ini satu menjadi kewajipan kepada kita, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Tuan Moderator, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Ini sangat-sangat penting, mesti difahami oleh mahasiswa, pemuda-pemuda Islam, kerana itu menjadi kewajipan kepada kita. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita, iaitu Ustaz Adnan kita tadi, dia telah menghuraikan dengan panjang lebar, dengan secara jelasnya apa itu gerakan Islam. Dan kita telah jelaslah tadi apa itu gerakan Islam mengikut perspektif ulama Islam kita, dan juga kenapa kita perlunya mengenali gerakan Islam yang sebenarnya. Dari sudut kita lah sebagai pemuda yang merupakan pendukung kepada tiap-tiap sesuatu gerak kerja yang besar. Sebelum kita beralih kepada panel yang kedua, sukalah sekali lagi saya memperingatkan kepada panel kita bahawasanya round yang kita akan ada pada malam ini sebanyak 3 round. Round pertama, soalan akan diajukan kepada panel pertama dan kedua, dan waktu untuk panel pertama dan kedua menghuraikan adalah 10 minit. 10 minit. Dan tadi Ustaz Adnan telah menggunakan waktu dengan nak kira comel lah, comel. Dan round kedua juga anda akan ajukan soalan pada panel pertama dan kedua. Waktu yang diperuntukkan untuk panel pertama dan kedua adalah 10 minit juga. Dan kemudian untuk round yang ketiga, kita buka kepada semua audiens yang bersama kita pada malam ini untuk bertanyakan apakah persoalan yang ingin diajukan kepada panel kita yang kedua-dua inilah. Dan insyaAllah kita minta kepada panel kita akan menjawab, seterusnya menjelaskan apakah yang dipermasalahkan di peringkat kita para pemuda, khususnya mahasiswa lah. Kita beralih kepada panel yang kedua. Anda nak tanya lah rentetan daripada soalan kita tadi kepada panel pertama. Suka untuk anda minta panel kedua kita menjelaskan bagaimana pula ciri-ciri ataupun sifat-sifat gerakan Islam yang digariskan oleh para ulama kita yang menepati menepati kehendak syarak lah. Seperti contoh, dan contoh pun anda nak minta ustaz jugalah untuk bagi tahu contoh-contoh kepada gerakan Islam yang menepati sifat-sifat seperti yang digariskan oleh syarak. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa attaba'a hudah. Summa amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai mereka yang berjuang di jalannya di dalam keadaan tersusun seumpama bangunan yang tersusun rapi. Sadaqallahu azim. Yang dimuliakan Al-Fadil moderator, yang dikasihi sahabat anak Al-Fadil Ustaz Adnan Wazir dan seluruh ahli jawatankuasa program muslimin muslimat, sahabat-sahabat mahasiswa yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Merujuk kepada soalan yang telah
dilontarkan tadi, itu berkaitan dengan ciri-ciri gerakan Islam. Jadi seperti tadi kita dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Adnan Wazir berkaitan dengan apakah itu gerakan Islam. Jadi kita faham bahawasanya gerakan Islam itu adalah sebuah jamaah, sebuah kumpulan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bergerak bersama-sama demi mencapai matlamat untuk menegakkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak kat TV sini. Bawah. Oh, derah. Baik. Jadi apakah pula ciri-ciri gerakan Islam? Ciri-ciri ini maknanya apakah sifat-sifat ataupun muwasafat yang perlu dimiliki oleh sesebuah gerakan Islam bagi melayakkan dia itu menjadi sebuah gerakan Islam yang sebenar. Jadi sekiranya kita merujuk kepada buku yang dikarang oleh Al-Ustaz Fathi Yakan rahimahullah, buku yang kita boleh dapati di perpustakaan lah, Maza Ya'ni Intima'i lil Islam. Ada beberapa ciri-ciri perisik gerakan Islam yang telah digariskan, yang mana boleh menjadi satu panduan kepada kita untuk kita memastikan bahawasanya kita berada betul-betul di dalam gerakan Islam yang benar. Jadi antara ciri-ciri yang disebut pertamanya ialah bersifat dengan sifat Rabbaniyah. Bersifat dengan sifat Rabbaniyah. Apa makna Rabbaniyah? Iaitu sebuah gerakan yang mana bersumberkan dengan Al-Quran dan hadis, dengan Al-Ijma' dan juga Qiyas. Itu pertama sekali. Jadi setiap gerakan ataupun setiap aktiviti ataupun setiap amalan di dalam gerakan tersebut adalah bersumberkan kepada sumber Islam. Seluruh konsep, seluruh hukum, seluruh akhlak, disiplin dan pemikirannya adalah bersumberkan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri yang pertama. Sebagaimana yang disebut, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Jadi ini beza di antara gerakan Islam dan organisasi-organisasi yang lain. Ada perbezaan di antara gerakan Islam dan apa dipanggil sebagai NGO ataupun badan kebajikan. Di mana bezanya ialah badan kebajikan itu menumpukan kepada aspek-aspek juzuk-juzuk tertentu di dalam kehidupan manusia. Akan tetapi gerakan Islam ini adalah sebuah gerakan yang menyeluruh, sebuah gerakan yang mana seluruh aktivitinya itu adalah bermatlamatkan untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri yang pertama. Manakala ciri yang kedua ialah bersifat dengan syumuliyah. Bersifat dengan syumuliyah ataupun melengkapi seluruh juzuk-juzuk kehidupan. Di mana kita melihat gerakan Islam itu tidak sepatutnya hanya mengislahkan dalam sudut ibadat sahaja. Kalau kita tengok ada setengah-setengah yang dipanggil sebagai jemaah, tetapi fokus mereka hanya ajak manusia kepada masjid, ajak manusia supaya berzikir, ajak manusia kepada selawat, ajak manusia kepada menuntut ilmu. Maknanya hanya fokus kepada juzuk-juzuk tertentu di dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya tanggungjawab sebuah jemaah Islam mestilah merangkumi seluruh aspek kehidupan, tidak kira sama ada ibadah, sama ada muamalah, sama ada persoalan undang-undang, persoalan politik, dan seluruh perkara yang berkait dengan kehidupan kita. Kerana Islam itu adalah agama yang syumul, maka
perjuangan Islam mesti ditegakkan di dalam semua aspek kehidupan. Tidak boleh meninggalkan mana-mana sudut dan hanya menupukan sudut-sudut tertentu, kerana tidak akan berlaku islah secara sempurna. Dan yang paling penting sekali di dalam islah itu ialah gerakan Islam mesti menumpukan di dalam aspek akidah, aspek kefahaman Islam yang berdasarkan kepada dua kalimah syahadah yang kita ucapkan, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gerakan Islam hendaklah sebuah gerakan yang membawa kepada kemajuan. Kemajuan di dalam sudut akidah, di dalam sudut syariah, di dalam konsep alam sejagat, kemanusiaan, dan sehingga boleh menyelesaikan masalah-masalah manusia. Kerana slogan yang dibawa oleh gerakan Islam ialah Al-Islamu huwal hal. Islam adalah penyelesaian terhadap segala masalah. Maka sekiranya timbul masalah dalam kehidupan manusia, masalah ekonomi, maka apa penyelesaiannya daripada Islam? Maka itulah yang mesti dibawa oleh gerakan Islam. Ada masalah dalam sistem politik, maka gerakan Islam mesti masuk dalam politik, mesti islah apa yang kita panggil sebagai korupsi, apa yang kita panggil sebagai rasuah, apa yang kita panggil sebagai ketidakadilan dan kezaliman di dalam sistem politik, maka mesti diubah oleh gerakan Islam. Dan itulah yang mesti menjadi fokus kepada gerakan Islam, sentiasa memajukan masyarakat dan dunia ini kepada agama, maju dengan agama, sebagaimana slogan Kerajaan Negeri Kelantan, membangun bersama Islam, di mana kita nak membawa pembangunan manusia ini mengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi ciri yang boleh anda sebutkan, gerakan Islam ini mempunyai gerakan yang tersendiri. Maknanya dia tidak boleh terikut-ikut dengan gerakan yang lain. Dia tidak boleh tidak mempunyai satu prinsip yang tetap, di mana prinsip yang dibawa oleh gerakan Islam itu adalah prinsip berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Jadi apa jua perkara keputusan, apa jua perancangan, apa jua perkara yang nak dibawa di dalam gerakan Islam, dia tidak boleh tengok orang lain, dia kena tengok Al-Quran dan hadis. Kerana dasar gerakan Islam ini ialah taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan para pemimpin di kalangan kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduh ila Allahi wa rasulih. Sekiranya ada perpelintahan, sekiranya ada pertanggahan, maka balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini antara ciri-ciri penting di dalam gerakan Islam, selain daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan manhaj Islam dan keistimewaan yang ada di dalam Islam itu sendiri, dan beriman kepada hari akhirat, sehinggalah memperjuangkan jihad fi sabilillah, di mana setiap perkara yang dilakukan di dalam jemaah Islam itu adalah merupakan jihad, sama ada dengan kata-katanya, sama ada dengan amalannya, dan semua perkara lah diniatkan sebagai satu jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita, Ustaz Khairul Anwar, di atas kupasan yang cukup bagiannya jelas, teliti, jelas bagi kita bahawasanya ciri-ciri gerakan Islam ini dia kena ada ciri-ciri yang khusus dia. Dan yang terakhir tadi Ustaz sebut, gerakan Islam ini dia mesti tersendiri, ada jati diri dia, tidak terikut-ikut mengikut arus, sebab sumber kita adalah Al-Quran dan hadis itu sendirilah. Baik, selesai untuk round pertama dah, alhamdulillah. Kita akan pindah ke panel pertama kita tadi. Ustaz Adnan, boleh tengok Ustaz? InsyaAllah.
Untuk soalan seterusnya yang suka nak tanya kepada panel pertama kita, hari ini Ustaz, kenapa gerakan Islam menjadi satu sasaran tuduhan yang tidak adil boleh oleh segelintir pihak? Adakah itu sekadar agenda dalam politik atau sebagai tuhmahan semata-mata? Sebagai contoh yang jelas, kita boleh tengok apa yang berlaku oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir lah. Baik, anda minta Al-Fadhil Ustaz lah untuk mengupas dan menghuraikan persoalan yang anda ajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Jawapan kepada soalan yang kedua lah, pada pusingan yang kedua ni, kenapa gerakan Islam ini menjadi sasaran kepada sasaran musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak kita boleh tengok dengan jelas. Kita boleh perhati kenapa gerakan Islam ini menjadi sasaran kepada Barat dan juga musuh-musuh Allah Ta'ala, kerana gerakan Islam ini tujuan adalah tidak lain tidak bukan nak mengembalikan Islam ke tempatnya yang asal, mengembalikan pemerintahan Islam, mengembalikan kekuasaan Islam. Dan kita juga boleh lihat sebagaimana yang disebut oleh sahabat ana Ustaz Khairul Anwar berkaitan dengan ciri-ciri yang ada kepada gerakan Islam, itulah yang menyebabkan gerakan Islam itu menjadi sasaran musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Barat dia tidak mengambil kisah sekiranya jemaah tersebut hanya mengajak manusia kepada ibadat, mengajak manusia mengingati Allah Ta'ala semata-mata, berzikir, membaca Al-Quran, solat dan juga sebagainya. Barat tidak mengambil kisah. Tetapi Barat dia akan marah, dia akan gerai, dia akan buat macam-macam apabila gerakan Islam itu berusaha untuk mengembalikan daulah Islamiah, mengembalikan khilafah Islamiah. Maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh supaya gerakan-gerakan Islam, termasuklah ulama-ulama gerakan Islam itu sendiri, hancur, mati dan hilang. Kerana mereka tahu apabila gerakan Islam ini berjaya mengembalikan pemerintahan Islam, mengembalikan kekuasaan Islam, maka mereka tidak ada kuasa lagi. Mereka tidak dapat buat apa lagi. Apa yang mereka nak buat, nak mendirikan negara haram Israel, mereka nak buat perancangan-perancangan mereka, maka semuanya akan gagal apabila Islam itu memimpin, apabila Islam itu dikembalikan kekuasaan mereka. Perkara-perkara ini bukan lagi menjadi rahsia, bukannya benda yang tidak diketahui oleh manusia, tidak. Tetapi mereka sendiri telah sebarkan, mereka sendiri telah membukukan rancangan-rancangan mereka, strategi-strategi mereka, sebagaimana yang kita boleh baca dalam laporan Yayasan Rand Corporation. Dalam laporan tersebut, dia sebut dengan detail bagaimana perancangan-perancangan mereka untuk menghancurkan Islam, menghancurkan gerakan-gerakan Islam, melemahkan, membuat tuduhan-tuduhan kepada ulama-ulama gerakan Islam, khususnya iaitu sebagaimana yang kita tahulah, pengasas kepada Ikhwan Muslimun Al-Imam Syahid Hasanul Banna dan juga Al-Imam Syahid Sayyid Qutb, yang mana alhamdulillah sahabat ana Ustaz Khairul Anwar semalam dalam Irsyadul Imam telah menjelaskan kepada kita, telah membuang tomahan-tomahan dan juga tuduhan-tuduhan jahat kepada Al-Imam Syahid Sayyid Qutb. Ini membuktikan bahawasanya
perancangan-perancangan mereka ini sentiasa akan bergerak. Walaupun kedua-dua mereka ni sudah lama dah syahid, sudah lama dah meninggal dunia, tetapi mereka takut, mereka gerung kerana semangat yang lahir daripada kedua-dua imam ini berada dalam hati-hati, berada dalam jiwa-jiwa anak-anak muda. Maka mereka buat perancangan daripada semasa ke semasa. Begitu juga kita boleh baca dalam kitab karangan Dr. Salih Abdul Fattah Al-Khalidi, Bainal Islami Rabbani wal Islamil Amerikani, bagaimana perancangan jahat daripada barat, mereka menggunakan orang-orang Islam sendiri untuk melemahkan gerakan Islam, untuk memperandakan gerakan Islam dan melemparkan tuduhan-tuduhan jahat dan jelas kepada ulama-ulama gerakan Islam. Ini sudah disusun oleh mereka, bukannya berlaku dengan tiba-tiba, bukannya berlaku dengan tidak sengaja, tidak, tetapi ini adalah susunan mereka, strategi mereka yang disusun dalam muktamar mereka, dalam perhimpunan mereka. Maka sebab itu kita sebagai anak-anak muda dan kita sebagai mahasiswa, kita mesti mengenali perancangan dan juga strategi daripada musuh. Kita kena kenal dan kita kena tahu dan kita kena faham bagaimana strategi-strategi daripada musuh nak melaga-lagakan umat Islam, melaga-lagakan orang-orang Islam, tidak lain tidak bukan untuk melemahkan orang Islam. Ini mahasiswa dan juga anak-anak muda kena perhatikan, kena baca, kena lihat dan juga sebagainya, kerana apabila kita mengetahui perkara-perkara ini, maka barat tidak dapat melemahkan kita, kerana kita tahu ini perancangan daripada barat, ini perancangan daripada Zionis, ini perancangan daripada musuh-musuh Allah Ta'ala. Maka bila kita kenal perancangan-perancangan dan strategi-strategi mereka, maka kita dapat menepis dan kita dapat menangkis strategi-strategi dan tuduhan-tuduhan serta tomahan-tomahan jahat kepada gerakan Islam, khususnya kalulah di Mesir iaitu Ikhwanul Muslimun, dan kalau di Malaysia kepada Parti Islam se-Malaysia PAS. Ini gerakan strategi-strategi ini akan sentiasa menyerang Parti Islam se-Malaysia PAS, Ikhwanul Muslimun di Mesir dan juga gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia, kerana mereka takut sekiranya gerakan Islam ini terus berjalan, terus orang panggil berada dalam arus perdana, maka akhir sekali barat akan lingkup, Zionis akan hancur, cita-cita mereka nak mendirikan negara haram Israel tidak berjaya. Maka tuduhan-tuduhan, tomahan-tomahan ini sentiasa diapi-apikan, sentiasa dibangkit-bangkitkan untuk melemahkan gerakan Islam itu sendiri dan ulama-ulama gerakan Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada panel pertama kita di atas kupasan yang kita kira kenalah, tak kena dengan apa yang dipersoalkan kepada beliau tadi. Baik, tanpa mengulas lagi lah apa yang telah jelas kepada kita daripada kupasan Ustaz tadi, kita terus kepada panel yang kedua. Boleh Ustaz? Iaitu anda nak ajukan persoalan kepada Ustaz. Sekali lagi, kenapakah tak selaku pemuda mahupun selaku mahasiswa perlunya untuk kita ni betul-betul memahami gerakan Islam yang sebenar, yang mana digariskan di dalam Islam, dan apakah manhaj yang sebenar gerakan Islam yang perlu dititik beratkan pada zaman kita sekarang ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menjawab soalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah thumma amma ba'd.
Jadi merujuk kepada soalan yang telah diajukan sebentar tadi, kenapakah pemuda ni dia kena kenal tentang gerakan Islam, kena tahu tentang gerakan Islam, dan kenapa mesti terlibat dengan gerakan Islam. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kamu sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Jadi jelas ayat ini sering diulang dan sering kita dengar, yang menyatakan kepada kita bahawa bahaya Yahudi dan Nasrani. Jadi inilah yang merupakan penyebab kepada kemusnahan ataupun kita panggil sebagai pertembungan di antara Islam dan juga Barat, sebagaimana disebut oleh Al-Fatih Ustaz Nawazi tadi. Jadi sekiranya tidak ada mereka yang ingin mempertahankan Islam, maka satu masa nanti kita akan tengok Islam ni akan binasa lah. Walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga Islam sampai ke hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membangkitkan golongan-golongan yang sentiasa berjuang untuk mempertahankan Islam ini sehinggalah hari kiamat, di mana jihad itu tidak akan berhenti sehinggalah hari kiamat. Jadi untuk mempertahankan Islam ni memerlukan kepada mereka yang sanggup mengorbankan masa dia, sanggup mengorbankan jiwa dia, sanggup mengorbankan segala apa yang ada pada diri dia untuk terlibat untuk mempertahankan Islam itu sendiri. Kerana mempertahankan Islam itu adalah merupakan satu kewajipan. Merupakan satu kewajipan. Dan kalau kita tengok kaedah di dalam usul fiqh menyebut ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya, maka itu adalah menjadi wajib juga. Jadi kalau kita nak berjual secara diri, kita tidak akan mampu. Kita nak jadi Lone Ranger, kita nak lawan Yahudi seorang kita, kita nak lawan Amerika seorang kita tidak mampu. Maka tak dapat tidak, kita kena terlibat dalam jemaah. Kerana jemaah inilah merupakan sebagaimana disebut tadilah, antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jemaah. Dan tabiat dakwah dalam Islam ni pun adalah secara berjemaah. Kita tengok Nabi SAW pun ada gerakan Islam dia sendiri. Gerakan Nabi Muhammad SAW adalah gerakan Islam, gerakan di dalam jemaah. Di mana Nabi SAW merupakan pemimpin dia. Ketika mana di era Mekah, Rasulullah SAW ambil pemuda-pemuda, dia tidak ambil orang-orang tua. Sebab tu Nabi sebut dari satu hadis, walaupun tidak bertaraf taraf sahih, hasan sahih lah, tapi cukup untuk menyatakan bahawa pemuda ni cukup penting. Siapakah Nabi kata halafan syabab wa khalafan syuyukh. Yang turut aku ni ialah golongan pemuda-pemuda saja. Hak lawan-lawan aku ni ialah hak tua-tua ni, golongan petua. Tidak pemuda, golongan petua. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan Abu lain apa semua tu, orang-orang tua-tua, sebab mereka ni golongan berkuasa di Mekah tu. Dan golongan yang turut Nabi ni ialah golongan pemuda-pemuda. Abu Bakar ketika masuk Islam umur 38 tahun. Muda lagi lah 38 ni, sebab kalau kita tengok tarikh muda ni umur 40 ke bawah. Sayyidina Umar 10 tahun muda pada Abu Bakar, 28 tahun. Sayyidina Osman lebih kurang belakang lah tu. Sayyidina Ali 10 tahun. Kita tengok orang muda saja ni, sebab orang muda ni dia ada kekuatan dia, ada kelebihan dia, semangat dia. Takut kita nak beri ke orang tua jaga Islam. Nak perang akak, contohlah kalilah salah ke berlaku jihad. Orang tua ni kali lah 10 minit round pertama tu boleh lagi, lepas tu tak boleh buat gapo dah. Tapi orang muda lah, kita tengok tentera-tentera Islam tu di kalangan orang muda, panglima-panglima yang berperang dalam sejarah Islam itu orang muda saja. Sebab tu orang muda ni dia kena terlibat dengan gerakan Islam.
Dia kena kenal gerakan Islam. Nah, kerana itu adalah tanggungjawab dia. Benda ni tak perlulah banyak lah. Lah ni kita nak kepada orang muda ni terlibat. Terlibat dan bekerja bersama-sama di dalam gerakan Islam. Kerana di dalam jemaah itu ada keberkatannya. Nah, kerana dalam jemaah itu ada kekuatannya. Dan kalau kita tengok ibadat secara berjemaah pun pahala besar lagi daripada ibadat seorang. Nak semaya seorang, nak boleh pahala semaya jemaah boleh 27 kali ganda pahala. Nah, jadi setelah mana kita faham bahawasanya perlunya kita ni berada, perlunya kita ni buat kerja jemaah, dan pentingnya jemaah ni kepada Islam, maka tidak ada perkara lain melainkan kita ni mesti menggabungkan diri kita di dalam gerakan Islam, di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan Islam. Tujuannya adalah untuk mempertahankan Islam. Nah, kerana Islam ni kita berhajat kepada dia sebenarnya. Nah, kita nak selamat, kita kena turut Islam. Nah, kalau kita nak berjaya, kita kena turut Islam. Nah, tapi kalau kita tak sik Islam ni, dia boleh cari orang lain. Dia boleh cari orang lain. Nah, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah. Nah, kalau ada orang yang keluar ni, ayat ni berkaitan dengan orang keluar Islam, mana orang tak sik kepada Islam. Nah, Allah Ta'ala akan ganti orang lain. Jadi Islam dia tak rugi kalau kita tak sik kepada memperjuangkan Islam. Islam tidak akan rugi, tapi kita lah yang akan rugi. Nah, dan lebih-lebih lagi, gerakan Islam adalah merupakan ladang pahala. Ladang pahala, kebun untuk kita buat pahala sebanyak-banyaknya. Nah, seolah-olah bila kita duduk dalam gerakan Islam ni, kita menanam pahala, dan hasilnya kita akan boleh pahala bila-bila. Itu kelebihan dia berbanding orang yang tidak terlibat dengan gerakan Islam. Orang yang tak terlibat gerakan Islam ni, lepas dia mati kat, tak ada gapo lah, seolah-olah gitu. Tak ada pahala gapo, selesai dengan mati dia. Tapi orang terlibat gerakan Islam dengan usrah dia, dengan tamrin dia, dengan semualah mesyuarat dia, semua benda tu diwarisi. Dan bila dia mati, dia tu bergerak. Tak sumbangan dia tu akan berjalan. Itu kelebihan bila mana kita terlibat di dalam gerakan Islam, kerana jemaah itu adalah ladang pahala yang cukup besar. Jadi benda ni kita kena faham. Nah, jangan kita nampak berjuang Islam itu maknanya dalam konteks yang sempit, dan kita nampak bila kita sebut gerakan Islam hanya kita nampak kerja-kerja tidak, tetapi gerakan Islam itu adalah sebuah gerakan yang merangkumi semua aspek, yang merangkumi semua bentuk kerja-kerja untuk menegakkan Islam. Itulah dipanggil sebagai amal Islami di dalam gerakan Islam. Jadi rugilah anda ayat sekali, rugi sekiranya kita sebagai pemuda tidak buat daripada awal. Nak tunggu boleh kerja dulu, nak tunggu biar boleh bini dulu, beranak dulu, lepas tu sekali tak ada gigi baru nak daftar jadi repah. Allah, ni ayah mikir lagu itulah. Masa duduk dalam mahasiswa ni, terus bergiat dan bergerak di dalam gerakan Islam, dan dalam konteks kita di Malaysia adalah Parti Islam se-Malaysia. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita, Ustaz Khair Anwar. Dengan penjelasan daripada beliau tadi, kita semua jelas bahawasanya keterlibatan, pertama sekali kita memahami gerakan Islam dengan baik. Yang kedua, keterlibatan kita dengan gerakan Islam ini adalah suatu kewajipan bagi tiap-tiap individu. Alhamdulillah, maknanya kita ni direzekikan oleh Allah Ta'ala berada di negara yang kita kata suasana politik dia damai berbanding dengan suasana politik pada negara-negara yang agak bergolak. Alhamdulillah. Maka inilah dia kata kita panggil sebagai satu nikmat. Jadi kalau kita orang yang sedar dengan perkara ini, tapi
buat tidak reti tak, buat tidak seperti kita ni tidak sedar, maka rugilah, tak rugilah. Baik, insya-Allah kita akan beralih ke round yang ketiga, iaitu round sesi soal jawab, tak, yang kita akan tengok apa audiens ataupun sahabat-sahabat kita yang bersama kita ini bertanya. Tak, apa yang sahabat-sahabat kita ini bertanya. Ada tengok dulu Ustaz. Boleh. Baik, sementara kita cari-cari persoalan yang diajukan oleh para sahabat kita. Tak jumpa syariah anda. Kita tengok dah. Ada salah. Salah tak apa. Rata-rata ni. Okey. Tak boleh heavy duty. Okey, sambil-sambil tak, sementara kita menanti tak, kalau ada persoalan di kalangan audiens yang sama dengan kita pada malam ini, mungkinlah kita boleh minta lagi tak, daripada para panel kita untuk beliau kongsikan baik pengalaman tak, ataupun pandangan beliau tak, apa yang beliau ingin kongsikan. Kita nak lagi lah. Tadi banyak dah. Panel pertama dan panel kedua kita telah kongsi. Kalau boleh sedikit lagi yang boleh dikongsi. Yang sebenarnya dia panggil realiti gerakan Islam ataupun realiti kepentingan gerakan Islam kepada kita semua, khususnya di tanah air kita sendiri. Boleh Ustaz kupas sikit realiti kepentingan gerakan Islam kepada umat Islam itu sendiri dan kepada agama itu sendiri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab soalan daripada tuan moderator, iaitu kepentingan gerakan Islam khususnya di tanah air kita ni. Kalau kita nak sebutlah berkaitan dengan kepentingan gerakan Islam yang ada dalam negara kita ni, yang pertama sekali kita kena mengenal pasti gerakan Islam mana yang betul-betul membawa acuan dan membawa kehendak yang ada di dalam agama kita, di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena kenal dulu. Kerana apabila kita belajar dalam silibus pengajian kita berkaitan dengan ta'addud al-jamaah, iaitu berbilang-bilang jemaah, maka kita akan tengok satu persatu ciri-ciri. Kita akan tengok satu persatu orang panggil kaedah-kaedah yang telah diletakkan oleh agama kita. Hak tu kita tak sebincanglah sebab ianya memerlukan orang panggil tempoh perbincangan yang lain. Maka saya boleh buat kesimpulan bahawasanya gerakan Islam yang sepatutnya kita intimak, sepatutnya kita terlibat dengan gerakan Islam itu tidak lain tidak bukan iaitu Parti Islam se-Malaysia PAS. Kenapa saya memilih dan menyuruh kepada mahasiswa dan juga mahasiswi supaya terlibat dengan Parti Islam se-Malaysia PAS? Kerana kita boleh lihat di dalam perlembagaan, kita boleh lihat di dalam dasar dan juga matlamat Parti Islam se-Malaysia PAS ini, ianya menepati ciri-ciri yang telah disebut oleh sahabat anak Ustaz Khairul Anwar Ismail tadi, iaitu dengan syumuliyahnya, dengan rabbaniyahnya, dan banyak lagi lah ciri-ciri yang menepati kehendak daripada Al-Quran
kehendak daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kalau kita baca di dalam perlembagaan